Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Seterusnya soalan berkata syariat atau fahaman fiqh bermazhab ni ada katanya bukan daripada ahli sunnah wal jamaah kerana zaman Nabi ni tak ada mazhab. Kalau ada Nabi ikut mazhab mana dia tanya. Jadi betul kau kita duk ikut mazhab lah ni. Betul kau kita ni ikut ahli sunnah wal jamaah. Soalan bunyi mudah kita sebut zaman Nabi tidak ada mazhab. Sekarang kita mengikut mazhab. Adakah perkataan lagu ni nak menunjukkan supaya manusia jangan mengikut mazhab, maka kita kena ikut Nabi direct. Satu benda yang sangat ganjil dan mustahil berlaku pada zaman sekarang adalah mengikut Nabi direct. Mengikut Al-Quran direct, mengikut hadis direct. Kerana apa? Kerana pada zaman sahabat saja Nabi boleh mengajar direct. Sama ada mengajar akidah, mengajar Al-Quran, mengajar hadis, mengajar hukum hakam, maka semua itu direct daripada Nabi. Maka zaman sekarang sudah tidak wujud dah mengaji direct. Mesti kita belajar daripada ulama ataupun orang yang lebih alim daripada kita yang mengetahui seluk-beluk hukum hakam. Supaya apa yang dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat, maka akidah-akidah ini dipelajari oleh ulama-ulama generasi selepas tu. Ulama inilah yang menurunkan akidah ni kepada generasi tabi'in. Tabi'in menurunkan akidah dan fahaman ini sama ada dari sudut ibadat, dari sudut akidah, dari sudut gapo kepada generasi seterusnya. Sehinggalah ulama-ulama kita menyambut ilmu ini dan fahaman ini bersanad ni, maka kita terima fahaman dan sanad dari cara ibadat. Kita semaya pun cara sebagaimana sahabat-sahabat dulu terima lagu ni juga. Kerana kalulah kita kata tak boleh ikut mazhab tapi kena ikut hadis, maka mazhab ni ikut apa dia? Tanya. Mazhab ni tentu sekali mengikut Al-Quran dan hadis. Maka apa perlu? Kalau saya ikut Quran hadis pun supo saja. Kalau saya ikut ulama, ulama itu ikut Quran hadis. Tetapi saya ambil Quran hadis melalui ulama lebih tepat berbanding saya mengambil sendiri daripada Al-Quran dan hadis. Kalau kita baca Quran dan baca hadis, nescaya sembahyang kita rasalah tak ada orang boleh semaya. Macam mana ulama boleh kata hak ni rukun, hak ni sunat, hak ni makruh, hak ni gapo di dalam berdasarkan hadis-hadis. Kalau kita baca sendiri, pasti kita tidak akan faham. Maka tak semestinya ilmu agama itu kita boleh faham. Maka akuilah lebih-lebih lagi kita orang ajam. Bukan kata orang ajam, pengalaman hamba mengajar orang Arab sendiri pun, kalau tidak ada ilmu, sangatlah jahil. Hanya faham bercakap bahasa Arab saja. Ilmu agama itu adalah ilmu lain pula. Bergantung kepada siapa yang rajin belajar, maka dia akan faham agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Maka apabila kita nak faham sendiri Al-Quran dan hadis tidak mampu, maka wajib kita mencari inisiatif. Cari jalan untuk memahami Al-Quran dan hadis dan ibadat yang betul sebagaimana sahabat-sahabat. Maka benda ini mesti dipelajari oleh ulama-ulama yang belajar cara ni menurut guru sampai kepada sahabat. Dan mengikut mazhab tidak bererti kita tidak mengikut Al-Quran dan hadis. Bahkan mengikut mazhab lah, iaitu mengikut Al-Quran dan hadis secara tepat. Bukan memahami Al-Quran dan hadis melalui fikiran kita yang tidak ada ilmu, yang terlalu sedikit ilmu. Jadi salahlah orang kata Nabi tidak ada mazhab. Betul dah pendapat tu. Memang tak wujudlah mazhab zaman Nabi. Siapa dia yang keluar daripada mazhab Nabi jadi kafir pada masa tu. Maka Nabi lah mencetus ibu dan sumber segala mazhab mari daripada hadis-hadis Nabi. Sekalipun apa mazhab tu bercanggah, tetapi daripada sumber yang sama. Semuanya daripada kata-kata Nabi dan perbuatan Nabi. Jadi kalau kita mempelajari Nabi, sunnah dan Al-Quran melalui ulama, lebihlah tepat. Gitulah.
Jadi kata-kata lagu ni hanyalah kata-kata gimmick untuk melarikan manusia daripada bermazhab mengikut ulama dan mengajar manusia menjadi bijak tiba-tiba. Jadi magic ko, tiba-tiba pandai, boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh istinbat hukum sendiri, bahkan boleh buat mazhab sendiri. Maka kalulah ulama yang empat ni menyebabkan empat mazhab, kalau kembali kepada Quran dan hadis berjadi bilion mazhab. Mazhab masing-masing. Sekarang kita tengok ada mazhab masing-masing. Tak usah ikut mazhab 4, nak tambah mazhab ke-5, mazhab ke-1000, mazhab ke-1,000,000. Maka semakin keliru dan semakin berpecah lah. Lebih-lebih lagi sekarang orang yang mendakwa belajar sedikit tu rasa pandai dah, rasa nak buka mazhab sendiri. Dia nak tarjih hak ni, dia nak capur mazhab ni, dia nak capur hak ni, sedangkan ilmu tu ilmu manusia lain juga, bukan ilmu dia, ilmu ulama. Tetapi apabila pandai capur-capur mazhab. Maka ya saya tak buka mazhab, tapi semua hak menyalahi saya tu salah. Saya hak kata hak ni salah hak ni. Dia pula mentarjih mazhab-mazhab dan menolak semua mazhab, hak kata hak betul adalah hak dia. Sedangkan dia sendiri pun belajar daripada ulama-ulama, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama. Secara kasarlah. Wallahu a'lam.